الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل وبطاعته لعلكم تفلحون. Sidang Jumat yang dirahmati, marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Jalla Jalaluh. Allah yang berikan masa kepada kita, beri tempohkan kepada kita, sampaikan kepada masa yang kita ada ini sebagai pintu yang kita nak menujukan kepada bulan ya Allah Subhanahu wa ta'ala mengkurniakan di dalamnya beberapa anugerah daripadanya kepada kita sebagai manusia. Kita sebagai manusia adalah satu makhluk yang Allah Ta'ala muliakan lebih daripada Tuhan muliakan perkara yang lain. Dan salah satu daripada perkara yang kita sebagai anak Adam itu kena sedar di dalam jiwa kita, dalam akal fikiran kita,
di dalam hidupan kita. Kata Allah Ta'ala, jadikan kita daripada tiada kepada ada ni bukan sia-sia. Bahkan tak lain tak bukan kita ada kewajipan, adanya amanah ya Allah Ta'ala bebankan di atas diri kita, supaya kita tadi itu mengerjakan perkara tersebut, dan kita akan dapat ganjaran balasan daripada Allahu Jalla Jalaluhu wa taqaddasat asma'uh, sama ada di dalam alam dunia ini maupun di akhirat nanti. Tajuk khutbah pada minggu ini biiznillahi ta'ala iaitu, hendaklah kita terasa di dalam hati kita bagaimana kita nak meningkatkan kelazatan ibadah kepada Allah Ta'ala. Kerana kita ni sebagai hamba, dan kenanya kata kita ni adanya Tuhan, adanya Tuhan yang mengada, yang menjadi, yang mati, yang menghidup, yang merazki, yang memberikan segala-gala perkara kepada kita. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Kalaulah Allah Ta'ala kata, dan diberikan, dibawa datangkan kepada manusia perkara yang jadi manusia itu berhajat kepadanya, daripada makan dan minum, daripada pakaian, daripada tempat kediaman, daripada obat-perubatan, semua perkara itu Allah Ta'ala mendatangkan kepada kita supaya kita gunakan perkara tersebut untuk kita tadi itu mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita nak bilangkan nikmat yang Allah Ta'ala bagikan kepada kita, satu pun bilang tak habis. Tapi innal insana lazalumun kafar, manusia tadi itu zalim kepada diri, dalam arti kata tidak menunaikan perkara yang dibebankan, yang diamanahkan oleh Allah Ta'ala kepada kita, dan suka kufur terhadap nikmat Allah Ta'ala yang Tuhan berikan kepada kita. Dengan sebab itu, setelah daripada Allah Ta'ala berikan kesenangan kepada kita dengan berbagai-bagai nikmat yang Tuhan kurniakan kepada kita, apabila kita tak guna di atas wajah yang diredai oleh Tuhan, fa'adzaqaha Allahu libasal ju'i wal khauf, Allah Ta'ala balikkan perkara tadi itu daripada benda yang kenyang jadi lapar, daripada benda yang tenang jadi takut. Ini perkara-perkara yang kita sebagai manusia kena memperhatikan kepadanya. Ibadah ni yakni satu perhubungan di antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai wasail, sebagai wasilah yang dihalalkan di dalam agama kita. Kerana matlamat hak Tuhan jadikan kita ni, semua manusia itu tahu, semua manusia itu ada ilmu pengetahuan, terutama manusia orang yang beriman. Sukulah daripada mereka yang tak beriman. Orang yang tak beriman, dia tak tahu, dia tak ada ilmu pengetahuan di sini. Wajib di atas kita sebagai orang yang beriman, tarikkan mereka, mengajak mereka, seru mereka kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang benar ini. Cuma hari ini kita nak berikan kesedaran kepada kita sebagai manusia yang beriman, yang telah beriman, yang ada dah Tuhan, yang kenal dah kata diri dia tu siapa. Maka lazzatul ibadah ni supaya nak kita tu berasa dalam hati kata, apabila kita ni terlucuk daripada Tuhan kita yang mengada, yang menjadikan kita, tidak ada jalan kita nak dapat kebahagiaan hidup di atas muka bumi ini. Allahu Jalla Jalaluhu wa taqaddasat asma'uh rayak beberapa kali di dalam Al-Quran, supaya kita sebagai manusia tadi itu berasa terikat hati dengan perkara yang Tuhan rayakkan kepada kita. Bukan makna kita dengar
Akan tetapi kita tak naikkan kepada akal fikiran kita. Apabila naik pada akal fikiran kita, terkadang tak turun di dalam hati kita. Dengan sebab itu, perkara ni perkara yang nak berinya manusia sebagai hamba Tuhan ni nak jadi tenik, pasti dia itu kena ambil ajaran agama mai guna di dalam hidupan dia. Kalaulah hidupan orang yang jauh daripada agama, yang jauh daripada Tuhan yang mengadakan dia itu adalah kebahagiaan hidup, nescaya tak ada lah orang yang tak ada duduk di dalam garis Tuhan itu bunuh diri. Tak ada orang yang tak kenal Tuhan tadi itu, ataupun orang tak ada duduk dalam garis Tuhan, dia nak habiskan diri dia dengan sebab bunuh ke, makan obat ke, ngagantung tekak ke lagu mana. Wallahu bihi alim. Kenapa bolehnya jadi gitu dengan manusia? Sebab manusia itu a'rada an zikri, paling belakang daripada Tuhan, paling belakang daripada ajaran Tuhan. Sengka kata apabila dia paling belakang daripada ajaran Tuhan, dia berasa insyirahil as-sadr, berasa terbuka, luasnya dada, lapangnya dada, luahnya pandangan, hidupan dengan cara bahagia. Tak. Tuhan kata fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Bagi dia orang umpama tu akan dapat hidupan yang lemah. Dhanka ni seumpama lemah. Coba kita khayal tengok bagaimana orang lemah. Kalau lemah ni mana kata kita boleh mengemukakan dengan cara mudah, lemah air. La qaddarallahu lana wa lakum. Tapi kita boleh khayal apabila orang tak boleh nak bernafas, tak boleh bernyawa dengan cara sempurna, bagaimana dia hidupan dia? Susah, payah. Dengan sebab itu dia kata mati lebih baik daripada hidup. Sedangkan orang yang tak beriman, orang yang tak beragama dengan agama Islam, hidup dia lebih baik daripada mati. Kerana mati bagi dia adalah permulaan siksaan yang kekal abadi, tidak ada pesudahan bagi dia. Dengan sebab dia tak faham, dia tadi itu tidak adanya ilmu pengetahuan daripada Allah Jalla Jalaluh, daripada Rasulullah alaihi salatu wassalam, bawa pada diri dia tadi itu lepah. Seolah kata tak ada gapo. Datangnya bulan Ramadan ni bukan kok lain. Allah Ta'ala nak menghidupkan iman kita, ibadah kita, daripada longgar tadi itu nak kejak klik semula. Bukan Ramadan datang sebagaimana datang bulan-bulan yang lain, ataupun datang ada isti'adah, adab apa yang rabuk saja gitu dak. Ramadan datang ni supaya nak kita tu rasa di dalam hati kita kelazatan al-iman. Maka orang kita ni apabila dia boleh merapatkan diri dia dengan Tuhan, boleh semaya 5 waktu cukup, bolehnya menunaikan ibadat qiraatil Quran, boleh menunaikan ibadat azkar as-sabah wal masa, baca azkar pagi dan petang, dan boleh dia jaganya salatul lail, semaya malam dan sebagainya, dan sunat-sunat yang lain lagi. Orang pesening ni, orang umpama tu Allah Subhanahu wa taala royak macam mana kepada kita. Tuhan kata man amila salihan, siapa-siapa yang buat amal yang salih. Amal salih tadi, bagaimana orang tu nak buat amal yang salih boleh kalau ia tidak ada jiwa yang sedar di dalam dada dia. Kata dia sebagai hamba, Allah sebagai Tuhan, perhubungnya di antara dia dengan Tuhan iaitu al-ibadah, dia tak faham situ, dia nak buat lagu mana. Maka kita ni apabila putus perhubungnya, dalam arti kata ulama nafsi yang kata bidayatul al-ihmal
permulaan kita permulaan kita mencuaikan mudah-mudah bidayatul rahil, dia kata, iaitu permulaan kita nak cabut lekah tubik daripada kita. Supaya juga dengan orang yang kita ada perhubungan dengan rapat tadi itu, apabila kita tak telefon kepada dia langsung, taknya ziarahi dia langsung, taknya tanya khabar dia langsung, apakah nak jadi lepas pada tu? Yakni dia akan pergi kepada kita, pergi daripada kita, dan kita akan lucuk daripada dia. Juga manusia tak akan sampainya maqam al-ubudiyah, maqam hamba kita sebagai hamba, Tuhan sebagai Tuhan. Ia tak akan dapat ayat tadi, man amila salihan, barang siapa mana-mana yang buat amalan yang salih, amalan yang ada contoh tauladan, amalan yang ada suruhan, bukan amalan rengkaan, bukan amalan otak kepala, lah, bukan lagu tu. Amalan yang ada suruh, amalan yang ada contoh tauladan, amalan yang saleh, pasti kena ada dua rukun. Rukun pertama al-mutaba'ah, rukun yang kedua al-ikhlas. Kita bersihkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Min dzakarin aw untha. Allah Taala kata daripada orang lelaki ataupun orang perempuan. Orang buat amal ni sama ada orang lelaki ataupun orang perempuan, Tuhan nak uji apa orang lagu tu? Falanuhyiyannahu hayatan tayyibah. Nescaya Allah Taala itu akan menghidupkan hidupan yang bahagia. Orang umpama tu adalah hidupan yang insyirahid as-sadr, berasa terbukakan hati, bukanya pandangan, bukanya jalan keluar, tak ada jalan sepik bagi dia. Kerana ayat lain mari tafsirkan ayat tu, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa dia yang bertakwa kepada Allah Taala, dalam arti kata dia jaganya hudud tadi itu, Tuhan beri jalan keluar bagi dia. Dan Tuhan kurniakan kepada dia daripada rezeki min haitsu la yahtasib, daripada sekiranya dia itu pun tak telitah di dalam akal fikiran dia. Tak telitah kata mudah nak menghasilkan daripada harta benda, daripada rezeki yang nak makan, nak minum, nak pakai, nak guna dan sebagainya, nak mudah. Kerana orang umpama tu, dunia akan datang kepada dia dengan cara mudah. Syarat dia kenalkan diri dia tu siapa, dan dia tunaikan amanah yang Tuhan tadi itu membebankan di atas dia. Falanuhyiyannahu hayatan tayyibah. Kalimah hayatan tayyibah ni orang pakai duk cari. Terkadang cari di dalam media perniagaan. Siapa akan menega perkara yang haram sengkau, apabila tak boleh duit banyak, ia boleh hidup dengan cara bahagia. Tak ada. Kerana duit ni kalau kita lah menega perkara yang tak diredai oleh Allah Ta'ala, ia akan jadi kepanasan. Terkadang kita nak makan pun tak boleh, nak beri kepada orang pun tak boleh, nak buat gapa-gapa pun susah di dalam hati. Terkadang orang nampak dengan pangkat. Hayat tayyibah makna kata ada pangkat yang tinggi. Gapa-gapa nak boleh pangkat yang tinggi, siapa kata terkadang siapa kata bunuh gi mari, siapa kata tuduh gi mari, siapa kata riswah, siapa kata tu, siapa kata ni, untuk nak menghasilkan maqam yang tinggi, iaitu pangkat yang tinggi. Sengkau kata itu adalah hayatun tayyibah. Semua orang pakai nak hayatun tayyibah, tak ada. Cuba akik tangan sore daripada kalangan sidang Jumaat yang dirahmati, amma tak mau hayatun tayyibah, tak ada. Orang nak belaka hayatun tayyibah, hidupan yang bahagia, hidupan yang mewah, hidupan yang tenangnya hati, tenangnya jiwa, tenangnya akal fikiran. Boleh makan, boleh minum, boleh pakai, boleh guna daripada harta benda dengan cara sempurna. Tapi syarat nak boleh falanuhyiyannahu hayatan tayyibah tadi, man amila salihan min dzakarin aw untha. Orang lelaki, orang perempuan yang adanya amal yang salih. Amal yang salih bergantung pada mukaddimah tadi. Yang ni berasa kata kita ni sebagai hamba, Tuhan sebagai Tuhan, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul, untuk bukakan anak kunci kepada hayatun tayyibah. Kama dia sekadar tu ke Tuhan nak uji kita? Lah, bukan sekadar tu. Wala najziyannahum ahsana, wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun.
Dan Tuhan akan balaskan kepada mereka ganjaran mereka dengan sebaik-baik ganjaran, dengan sebab mereka itu buat kerja. Dinuna, agama kita ni, agama Islam ni, iaitu bukan agama yang bercakap saja. Hari ni kita tak usah kata kok, tengok diri. Banyak daripada orang tu cakap, duduk di kedai kopi bercakap, jumpa sini bercakap, projek tu projek ni. Pada tu madza taf'al? Kembali lepas pada kita bercakap otobek teori tu, teori ni gapo kita buat lepas daripada kita bercakap? Ghaliknya sebagaimana Tuhan kata, lima taquluna ma la taf'alun. Kenapakah kamu itu bercakap boleh tapi kamu tak buat? Hari ni pakat tahu, ambo tahu, sidang Jumaat yang dirahmati pun tahu. Anak kunci di sini ni pakat dengar belaka semenjak daripada kita akhir balik daripada alim ulama kita, khatib daripada guru kita, ustaz kita, penceramah kita, pendakwah kita. Akan tetapi betapa orang ramai setara mana yang ambil dengan ini ajaran satu ayat saja daripada surah An-Nahl ayat 97, mari pakai di dalam hidup. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah Ta'ala takbir tengok dalam Al-Quran. Dan kami akan balas terhadap mereka ganjaran mereka. Tuhan upah kita ni, kita sebagai manusia, Tuhan upah kita, gaji pada kita. Gaji dengan apa? Bi ahsani ma kanu ya'malun, dengan seelok-elok perkara yang mereka itu buat amal tah muka bumi ni. Gunanya umur, gunanya tenaga, gunanya pangkat, gunanya ilmu pengetahuan, gunanya harta benar, supaya nak menghasilkan ahsani ma kanu ya'malun. Apa yang kita tadi itu, hak Tuhan nak balas baik daripada benda yang kita buat lagi. Dengan sebab itu, sidang Jumaat yang dirahmati, Allah Subhanahu wa taala janji ni adalah perjanjian yang tetap. Tuhan tak biasa cakap dusta. Tuhan tak pernah silap janji. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah Taala tak silap janji. Dan Allah Taala itu nak pergi cari perkataan yang molek daripada Tuhan, hajat tak ada. Sebab Tuhan ni dia sifat kesempurnaan dia tak berhajat kepada silap janji. Kita ni orang lemah. Terkadang janji nak wis juta, 500,000 nak wis tak boleh sebab kita tak ada. Ada pun Allah Ta'ala, dia janji kata dia nak beri, dia boleh wis sungguh. Sebab itulah, siapa dia benar Allah Ta'ala, Allah Ta'ala akan benarkan dia. Siapa dia bakit dusta terhadap Tuhan, maka orang tu Tuhan tak padu ke dia, tak ambil berat dengan dia. Dengan sebab itu, cara-cara yang kita tadi sebagai umat Islam yang nak menghasilkan lazatnya kita amal ibadat ni, hendaklah kita mujahadah diri kita. Mujahadah ni makna lagu mana? Usahakan, gunakan diri kita supaya kita tadi itu hasilkan perkara yang baik. Diri manusia sama ada amba dan kamu semua, sebagaimana Tuhan kata, innan nafsa la ammaratun bisu. Diri nak bawa kepada benda-benda yang tak molek belaka. Ini sifat kesemulaan jadi hak Tuhan royak dalam Quran tentang diri kita. Maka kita nak menghapuskan benda tadi. Tuhan kata, ya ayyuhallazina amanu isbiru warabitu, isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Kena dapat maqam as-sabr, kena ada sabar. Nak mari semaya Jumaat dengan awal-awal, belum daripada imam naik atas mimbar, dan kita akan dapat ganjaran satu langkah tadi itu akan amalan beberapa ganda daripada amalan hak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Riwayat dan jamin satu riwayat daripada riwayat Ashabis Sunan, kaki kita akak sejakah sama dengan amalan kita, amalan yang besar di sisi Allah Taala. Siapa dia mari awal dapatnya utah, siapa dia mari awal dapat ganjarannya itu dan ini, sehingga apabila assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oleh imam, katuknya surat oleh para malaikat yang tunggu duduk luar. Kita nak mari di awal masjid tadi itu,
kita kena mujahadahkan diri kita. Semua orang kita kerja banyak, tak ada kita tak ada kerja. Amba pernah duduk dengan ustaz seorang dengan saya mari sekali. Anak 5 orang. Tapi masa dia betul. Belum daripada kita sudah, ya sudah dah. Nak ayat kata semua orang ada kerja. Kita tak boleh nak dakwa tak. Amba ada kerja banyak. Tak. Kita kena siap sedia. Ni gapo kita. Mari semaya orang rakaat yang kedua. Lepas pada tu email rokok dah. Anak semaya gapo lagu tu. Kena mujahadah diri kita. Belum daripada nak sampainya bulan Al-Quran, bulan As-Siyam. Ni kena mujahadahkan diri. Kena guna gia apa? Isbiru, kena sabar. Kemudian wattaqullah, kena ada takwa kepada Allah. Lalu Tuhan kata la'allakum tuflihun. Harap-harap kamu itu termasuk daripada golongan orang yang dapat kejayaan dunia maupun di akhirat nanti. Kemudian yang kedua, sidang Jumaat yang dirahmati, kita sebagai umat Islam kena jauh daripada dosa. Karena dosa ini perkara yang mukhalafah dengan Allah Ta'ala, keredaan Tuhan, dan jalannya yang dibawa datang oleh Nabi kita Muhammad SAW. Terkadang kita buat dosa tadi itu mengharamkan kita banyak perkara daripadanya. Rezeki nak boleh dengan sebab dosa, sekat. Ilmu nak boleh dengan sebab dosa, sekat. Gapo lagi? Perkara-perkara Tuhan nak uji pada kita dengan sebab dosa, ya sekat. Tapi nak buat lagu mana? Kita manusia yang berdosa. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga datang daripada hadis Nabi Muhammad SAW, laula antum tuznibun, kalaulah kamu itu tak berdosa, thumma yastaghfiruni, kamu itu istighfar pada aku, la ataitu, dan nascaya aku itu datangkan umat yang lain yang berdosa, dia minta ampun kepada aku. Ni sifat kita. Lagi supaya sifat malaikat tak nak jadi. Hari ni kita duduk di pintu bulan Ramadan. Kita nak apa? Nak istighfar kepada Allah Ta'ala tu banyak sikit. Kemudian yang ketiga, nak menghasilkan lazzatul ibadah, maka tu wi molek. Minum wi molek. Minum perkara yang halal, makan perkara yang halal. Kemudian jangan makan sapakah memunahkan badan kita. Karena perut kita ni adalah tempat yang susunnya dan jadi rumah baitud da', iaitu rumah bagi penyakit. Katanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang hasan yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi daripada riwayat Ma'di Karib, dia kata Nabi wasiat pada kita adalah kita itu bagi 3 di dalam perut kita. Ada 1/3 bubuhnya makan ni, 1/3 bubuhnya minum ni, 1/3 lagi itu wi kepada nafas. Ni kita makan mallahu bihi alim. Siapa kena nyawa tak boleh. Siapa kata siapa kata tak boleh nak gerak tubuh badan kita. Ini adalah perkara-perkara yang kita tadi kena sedar. Sehingga doktor daripada orang bukan Islam tengok hadis tu, dia kata kalaulah manusia itu beramalkan dengan hadis Nabi ni, dia kata ya tak kita beriman. Sebagaimana Imam Ibn Rajab nakal di dalam kitab Al-Jami' Ulumul Hikam, dia kata nascaya kalaulah manusia itu beramal sebagaimana Nabi itu kata, nascaya dikatukkan semua hospital-hospital dalam dunia, dia kata. Maka benar apa yang Nabi kita Muhammad SAW itu kata. Dan hendaklah kita sebagai akhir khutbah hari ini, pada khutbah yang pertama ni, hendaklah kita tadi berasa sedar di dalam diri, kata kita akan menemui satunya masa yang kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah kita ambil peluang yang amasan ini supaya sama-sama kita boleh mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum daripada habisnya masa, habisnya tenaga dan rezeki daripada kita, karena tiap-tiap perkara itu digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'un 'alim.
aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Subhanallah. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل وبطاعته لعلكم تفلحون. Sidang Jumaat yang dirahmati, marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dan hendaklah kita berdoa kepada Allah supaya Allah Subhanahu wa taala mempanjangkan umur kita sampaikan kepada bulan Ramadan dalam keadaan kita bahagia, sihat wal afiah, diri kita, ahli keluarga kita, orang-orang yang kita kasihi, masyarakat kita dan sebagainya. Itulah kepentingan yang kita itu kena tadarruk, kena menunjukkan kelemahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita itu dinikmati berpanjangan daripada pihak Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma izzil islam wal muslimin wa adhill asy-syirka wal musyrikin وانصر عبادك موحدين واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك يا رب العالمين اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقيموا الصلاة.